hapuskan dariku rasa lazatnya berdosa padamu, dan ku niatkanlah dan ku rasa lazatnya taat padamu. Ilahi lastu bil
dosa-dosa besar, pengampun dosa-dosa besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Selamat datang ke Facebook Live Mendakap Kesedihan Part 2. Part 2. Kalau siapa yang first time tonton pada hari ni tiba-tiba terkejut macam kenapa ada Part 2? Jangan risau, insya-Allah nanti kita akan revise semula apa yang kita dah ceritakan ataupun apa yang telah saya kongsikan pada part 1 tempoh hari. Jadi waalaikumsalam pada yang memberi salam. Alhamdulillah. Saya nak memohon maaf dahulu sebabkan berlakunya masalah teknikal. Itulah orang dah lama tak live selalu guna Zoom. Zoom mudah tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan dan puan nak bandingkan Zoom dengan nak Facebook live, Facebook live tu lagi susah. Facebook Live tu lagi susah. Zoom dia senang je. Masuk-masuk terus orang kata senang lah. Kan? Tapi untuk Facebook Live ni dia lagi complicated dia punya setting teknikal dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah dengan kena call tadi Ustaz Adi, orang kata orang kuat Facebook Live kan. Jadi saya kena call dulu Ustaz Adi. Ustaz Adi tolong jap. Macam mana ni? Setting semua dah berubah dan sebagainya. Suara okey? Dah membebe baru tanya suara okey ke tak? Okey tak suara dengan video saya? Nampak jelas tak? Okey. Cuba tuan-tuan dan puan respon sikit. Tapi tadi ada yang tulis ingat Zoom senang lagi ya. Respon okey lah tu. Dengarlah saya bebe tu kan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan selamat pagi. Moga pagi yang positif. Alhamdulillah. Okey. Pertama benda yang orang kata benda yang sangat perlu untuk kita buat adalah untuk kita ucapkan Alhamdulillah, syukur nikmat kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang kita terima, nikmat-nikmat yang kita ada pada pagi ni kan. Ada orang yang tidak diberikan kesihatan, ada orang yang tak ada peluang untuk bersama pada pagi ni. Jadi Alhamdulillah syukur. Sebab apa? Sebab kita ada macam-macam sebenarnya. Kita ada kesihatan, kita ada mata boleh melihat, kita ada tangan yang boleh menulis, kita ada kaki yang masih lagi boleh berjalan, kita ada makanan pagi tadi. Dan Alhamdulillah syukur. Sebenarnya ada ramai lagi yang lebih lagi. Orang kata lebih lagi susah, lebih lagi terseksa, lebih lagi banyak ujiannya. Tapi Alhamdulillah, kita semua sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang beriman, sebagai manusia yang mengaduti agama Islam, Alhamdulillah, kita masih lagi diberikan kenikmatan yang pelbagai. Okey? Fikiran positif mengundang aura positif. Alhamdulillah. Tapi ingat tak minggu lepas? Tiba-tiba kan. Tapi ingat tak tuan-tuan dan puan, minggu lepas kita bercakap tentang toxic positivity. Toxic positivity. Yang mana bila kita terlampau positif sampai kita deny. Okey? Kita terlampau positif sampai kita deny. Deny apa? Deny team. Minta bantu jap. Tiba-tiba hilang pula. Kita terlampau positif sampai kita deny yang kita ni ada kesedihan. Maksudnya kita ni boleh sedih. Kita deny yang kita ni boleh marah. Kita deny yang kita ni boleh rasa down. Kita deny yang kita ni boleh rasa tak ada semangat, tak ada mood. Terlampau sebab kita terlampau menegakkan yang kita nak positif. Sampai kita deny semua benda emosi yang kita ada tu. Itulah kita panggil dia toxic positif. Toxic positivity. Okay. So, tapi Alhamdulillah syukur sebenarnya banyak benda yang kita
Ada. Jadi tuan-tuan dan puan, mendakap kesedihan ni apa? Mendakap kesedihan ni apa? Jadi kita nak berceritakan tentang kehidupan kita ni tuan-tuan dan puan, ada sedihnya. Betul? Ada sedihnya. Ada momen-momen yang kita sedih. Ada kadang-kadang yang kita rasa macam banyaknya ujian dekat aku ni. Ada time yang kita rasa down sangat-sangat, kita rasa macam aku ni hidup seorang je ke? Betul? Ada masa yang kita rasa macam kenapa hidup aku selalu macam ni? Kenapa orang lain bahagia je? Betul tak? Jadi itu semua kesedihan. Tetapi bagaimana kesedihan yang ada ni, dia bukanlah satu kesalahan, dia bukanlah satu jenayah. Tetapi bagaimana kita nak merawat kesedihan ni, kita nak ubat rasa sedih itu dalam diri kita ni dengan apa? Dengan melihat bagaimana Rasulullah menguruskan kesedihannya. Bagaimana Rasulullah menguruskan kesedihannya. Macam mana Rasulullah ni? Rasulullah pernah sedih tak? Pernah. Rasulullah pernah sedih. Kan minggu lepas kita dah cerita dah. Rasulullah pernah sedih tak? Pernah. Rasulullah ada momen-momen yang Rasulullah sedih, Rasulullah down. Sebab Rasulullah juga manusia. Rasulullah SAW. Rasulullah juga manusia. Betul? Rasulullah juga manusia sama seperti kita. Dan Rasulullah pernah menghadapi saat-saat sedih tersebut. Salah satunya adalah ketika mana surah Duha ini diturunkan. Okey, mana yang tak join? Sebelum ni kita sedang buat tadabbur surah Duha. Okey. Pada waktu duha ni kita sedang buat tadabbur waktu duha. Waktu duha lah. Pada waktu duha ni kita sedang buat tadabbur surah Duha. Melalut dah perginya. Jadi ketika itu, okey, Rasulullah sangat sedih. Sebab apa? Sebab waktu tu Rasulullah tak terima wahyu pada satu tempoh yang agak panjang. Tempoh yang agak panjang tu berapa lama? Saya pun tak tahu. Okey. Tapi para ulama menuliskan dia boleh jadi 3 ke 4 hari. Boleh jadi berminggu-minggu. Tapi apa yang para ulama menegaskan, ia luar daripada kebiasaan. Contohnya, Rasulullah selalu terima wahyu 2 hari sekali. Contoh. Okey. Jadi dia luar daripada kebiasaan tu. Jadi apakah kebiasaan tu? Kita tak dapat dengan tepat. Tapi luarlah daripada kebiasaan. Jadi Rasulullah dah lama tak terima wahyu ni. Lalu Allah turunkan surah Duha ni. Sebab apa? Allah kata Allah nak Allah nak merawat kesedihan Rasulullah ketika itu. Lalu turunlah surah Duha ini demi waktu duha dan waktu malam yang sepi. Allah tidak meninggalkanmu, mahupun membencimu. Ayat 1-3. Minggu lepas kan? Ayat 1-3 minggu lepas kita ceritakan ayat 1-3 je. Mana? Surah Duha. Demi waktu duha ketika mana? Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkanmu engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Itu dia. Macam jauh pula Al-Quran saya kan. Okey? Kita dekatkan sikit. Okey. Okey, baik. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan dan puan, dah ready? Dah bersedia ke? Kita nak tengok tuan-tuan dan puan dah bersedia ke? Jika tuan-tuan dan puan dah bersedia, insya-Allah kita nak revise balik minggu lepas punya tajuk and then kita nak masuk ayat 4 sampai 11. Besarnya Quran. Allah. Quran saya A4. Quran saya saiz A4. Sebab saya tak boleh baca kecil-kecil. Macam orang tua kan. Saya tak boleh baca kecil-kecil. Sebab Quran saya ni gabung Al-Quran dan tafsir. Al-Quran dan tafsir. Jadi nak lebih mudah jelas. Tiba-tiba Puan Safiah tunjuk cerita pasal Quran kan. Quran saya ni Quran petafsir. Quran petafsir lah. Quran perkata. Tafsir perkata.
Jadi kita saya nak nampak perkataan tu dengan lebih jelas, saya ambil lah A4. Tengok sikit. Nak tengok juga kan. Ini dia. Okey. Ini dia Al-Quran saya. Boleh nampak? Boleh kan? Tim. Boleh. Nampak tu. Dekat bawah setiap ayat Al-Quran tu ada juga perkata. Ada juga tafsir perkata. Okey, baik. Kita sambung. Dah. Saya tak menjual Quran ni. Saya nak tunjukkan sahaja. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan. Jom. Ramai yang dah bersedia. Okey, sebentar Saya tukarkan ataupun saya paparkan skrin. Okey. Nampak skrin Cantik. Alhamdulillah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bismillah. Minggu lepas kita ceritakan tentang surah Duha. Okey. Kita menceritakan tentang surah Duha. Macam besar sangat pula saya punya pen ni. Okey. Kita dah ceritakan ayat 1 sampai 3. Apa yang ada dalam ayat 1 sampai 3 ni? Menceritakan tentang 2 waktu. Iaitu waktu apa? Waktu duha dengan waktu malam yang sunyi. Besarkan tulisan sikit, Puan Alina. Tulisan mana tu? Tulisan yang dekat tab ke? Okey. Saya besarkan lagi. Boleh nampak? Tim, okey kan? Okey kan? Okey. Jadi, kita ceritakan tentang ayat 1 sampai 3. Menceritakan tentang 2 waktu. Iaitu waktu duha dan waktu malam yang sunyi. Jadi, perbezaan 2 waktu itu. Waktu duha itu waktu yang agak tenang. Okey. Waktu yang agak, orang kata, para ulama' menyebutkan. Okey. Waktu duha seperti inilah ketika mana wahyu diturunkan. Okey. Waktunya tenang, lapang. Okey. Cahaya ada. Tapi tak terlalu terik. Itu waktu duha. Dan waktu malam yang sunyi, malam yang sepi tu, malam yang betul-betul gelap. Betul-betul kelam. Tak ada dengar bunyi. Okey. Sampai kita tak nampak. Okey. Jadi, membezakan kedua waktu itu sebab apa? Sebab nak menceritakan tentang kehidupan kita. Tentang kehidupan kita. Ada tak dalam kehidupan kita kadang-kadang ada time yang kita rasa tenang je, kita rasa lapang, betul? Ada time yang kita rasa seperti malam. Malam yang sunyi, sepi, rasa kosong, rasa bingung, rasa tak tahu nak buat apa. Jadi itu dia, menceritakan tentang 2 waktu, iaitu waktu duha dan waktu malam. Jelas? Dan ayat yang ke-3 pula, Allah kata apa? Allah mengatakan, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, tidak pula membencimu. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Tuhan tidak meninggalkanmu dan membencimu. Itu dia. Kalau saya pakai tulisan pink, nampak ke? Nampak? Kalau tak nampak tulisan ke apa, saya tukar colour tau. Okey? Sebab ni saya nak revise sikit je. Okey, ini minggu lepas. Okey? Ni minggu lepas. Tuan-tuan dan puan, kita revise balik. Okey, minggu lepas tentang surah Duha ayat 1 sampai 3. Ini dia pembukaan. Okey? Pembukaan dia. Dan minggu ni kita nak sambung.
Kita nak sambung dengan ayat 4 dulu. Okey? Kita nak sambung dengan ayat 4 dulu. Apa yang ayat 4 ni? Okey, terima kasih Puan Aziza. Okey. Ayat 4. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kesudahan itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Sesungguhnya, saya ulang Sesungguhnya kesudahan itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Allah hantar melalui malaikat Jibril, okey? Allah turunkan surah Duha ni kepada Rasulullah ketika itu sedang sedih. Rasulullah sedang sedih waktu tu, betul? Sebab Allah tinggalkan aku ke? Allah jawab, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu, wahai Muhammad, dan tidak pula membencimu. Rasulullah rasa macam, aku ditinggalkan ke? Kenapa Jibril dah tak berjumpa dengan aku? Kenapa tak ada wahyu dah untukku? Ketika itu, okey, masyarakat Arab Quraisy ketika itu adalah pada awal perjalanan dakwah Rasulullah itu. Ketika mana? Di Mekah. Jadi golongan ataupun kaum Arab Quraisy ni mengedik Rasulullah. Syaitan engkau telah tinggalkan engkau. Syaitan engkau telah tinggalkan engkau. Okey? Isteri Abu Lahab. Jadi masyarakat sekelilingnya mengecam. Bayangkan tuan-tuan dan puan, kita sedang buat satu benda yang baik. Tiba-tiba orang di sekeliling kita macam, engkau kenapa ni nak buat ni? Kau bukan bagus mana pun. Kau ni, kita rasa down tak? Kita akan rasa down. Ataupun kita di tempat kerja rasa macam, contohnya macam, apa ni? Kau buat kerja bukan bagus mana pun. Kau bodek je bos dan sebagainya. Tapi kita tahu, kita buat kerja dengan elok, kan? Kita rasa down tak? Kita akan rasa down. Begitu juga dengan Rasulullah SAW dalam kerja dakwahnya, dalam tugasnya sebagai, orang kata, sebagai Rasulullah untuk menyampaikan ayat-ayat Allah ini. Ketika itu Rasulullah rasa down, Rasulullah rasa sedih. Lalu turun ayat ini. Sesungguhnya Allah katakan kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kesudahan itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Ayat ini cukup jelas, tuan-tuan dan puan. Sebelum saya nak huraikan ni, ayat ni, tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dan puan dengar sendiri pun rasa macam, okey, penghujungnya nanti lebih baik. Kita faham kan? Penghujungnya nanti akan lebih baik. Okey? Ayat 4 tu. Sesungguhnya kesudahan keadaan yang lebih baik bagimu daripada permulaan. Okey. Kita pecahkan kepada dua. Okey? Pecahkan kepada dua. Yang mana? Yang pertama, mengatakan akhirat itu lebih baik. Akhirat itu lebih baik. Tim minta bantu je. Tolong. Sebentar ya, tuan-tuan dan puan. Okey, kita kembali kepada siaran. Tiba-tiba saya ni pula. Okey. Okey. Okey, jom kita sambung. Akhirat itu lebih baik. Happy ending. Happy ending. Sebab apa? Sebab apa bila Rasulullah sedih, Allah turunkan ayat ini? Sebab Allah sudah menjanjikan syurga buat Rasulullah. Rasulullah tahu tak perjalanan dia nanti macam mana?
Rasulullah tahu tak perjalanan dakwahnya macam mana nanti? Sampai berhijrah ke Madinah, adanya beberapa perang, meluaskan, jajah balik Mekah, meruntuhkan segala berhala. And then Islam itu tersebar dengan luas je, dengan para sahabat yang hebat. Rasulullah tahu tak perjalanan dia? Dia tak tahu. Sebab waktu ini, ketika mana surah Duha ini diturunkan, ketika mana, ketika ini adalah ketika awal permulaan dakwah itu. Awal. Jadi, Allah katakan, Allah memberikan jaminan syurga buat Rasulullah. Satu kurniaan yang lebih baik. Satu kurniaan yang lebih baik. Dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, okey, Rasulullah SAW bersabda, apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku telah menyiapkan pada hamba-Ku yang soleh sesuatu yang belum pernah lihat di mata. Sesuatu belum pernah dilihat mata. Belum pernah didengar. Dan belum pernah terlintas. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku telah menyiapkan untuk hamba-Ku sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terlintas di benak hati manusia. Hadis riwayat Muslim. HR, hadis riwayat Muslim. Okey? Nak katakan apa tuan-tuan dan puan-puan? Syurga tu nanti, walaupun kita dah tahu ayat-ayat syurga dalam Al-Quran, betul? Kita dah tahu ayat-ayat syurga dalam Al-Quran. Sungai mengalir, kan? Pohon-pohon yang, pohon-pohon buah, kan? Betul tak? Tapi, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita bakal nanti dapat dekat syurga nanti, okay? Sesuatu yang belum pernah dilihat mata. Kadang-kadang kita dekat dunia ni pun, kita pergi mana? Kita pergi Cameron Highland lah, contohnya benda yang paling dekat kan. Ataupun kita pergi New Zealand, Switzerland, okay? Iceland ke apa. Bila kita tengok pemandangan tu, Masya Allah, hebat, cantiknya. Kan? Ada beberapa tempat yang belum disentuh oleh tangan-tangan manusia ini. Kita dah rasa cantik, Masya Allah, hebat. Tetapi apa yang ada dekat syurga nanti, belum pernah dilihat oleh mata. Belum pernah didengar oleh telinga. Belum pernah terlintas di benak hati manusia. Masya Allah, hebat. Itu nak katakan, pengakhiran nanti, kesudahan itu nanti lebih baik daripada apa yang kita ada ni. Jadi kalau kita rasa sedih, ya Allah, kenapa kehidupan dekat dunia aku ni rasa macam sedih je? Kita kena ingat, ya Allah, tak apa, nanti syurga nanti lagi hebat. Syurga itu nanti lagi best. Saya teringat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz Wadi Anwar, dia ceritakan, nanti penghuni syurga akan bertanya, sampai bila kami duduk di dalam syurga ini, ya Allah? Sampai bila-bila? Lalu ditanya lagi, sampai bila kami duduk di dalam syurga ini, ya Allah? Sampai bila-bila? Selama-lamanya. Nanti ditanya lagi berpuluh-puluh tahun, beratus tahun. Sampai bila kami akan hidup di dalam syurga ini? Selama-lamanya. Jadi ketika mana saat masuk ke dalam syurga itu, makna kata apa? Selama-lamanya. Tapi kita kena ingat, bila mana disebutkan di dalam syurga itu selama-lamanya, ingatlah juga sesiapa yang masuk ke dalam neraka itu juga selama-lamanya. Allahu Akbar. Moga kita dijauhkan daripada azab kubur dan azab api neraka. Okey, boleh kita sambung.
Jadi dalam ayat 4 ini kesudahan itu adalah lebih baik daripada permulaan. Yang pertama yang nak mengatakan akhirat itu lebih baik. Allah nak mengatakan kepada Rasulullah, Allah nak sampaikan kepada Rasulullah dan para sahabat dengan kita ni semua, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kesudahan tu nanti lebih baik. Dunia ini sedikit dan tak berterusan. Dunia ini, okay, dunia, ni dunia, satu dah lah sikit. Satu tak berterusan. Satu lagi tak lama pun. Okey. Waalaikumsalam pada yang memberi salam. Amin. InsyaAllah amin. Terima kasih atas doanya. Dunia ni sikit, tak berterusan, tak lama pun. Sekejap je. Jadi kalau ada kesedihan, kalau ada keperitan, kalau ada kekecewaan, tak apa. Dunia ni tempat ujian. Tapi salah ke nak sedih? Tak salah. Salah ke nak kecewa? Tak salah. Salah ke nak rasa down? Tak salah. Salah ke nak rasa perit dalam jiwa ni? Tak salah. Sebab dunia ni tempat ujian. Tempat untuk kita kumpul segala amalan. Tapi kita kena ingat. Ada kesudahan yang lebih baik. Ada kesudahan yang lebih baik, insyaAllah. Okey. Akhirat jua yang kekal abadi. Betul? Ya, benar. Jadi itu yang pertama. Ayat ni ayat 4. Yang kedua, adalah tentang perjuangan Rasulullah. Perjuangan Rasulullah. Nak mengatakan apa? Saat ni, orang hedik engkau, orang hina. Masyarakat Arab Quraisy hina engkau. Beli engkau. Kau menyebarkan sihir. Engkau pendusta. Syaitan kau telah meninggalkan engkau. Ayat-ayat ini, tuan-tuan dan puan. Ayat-ayat hedikan, ayat-ayat hinaan. Bayangkan tuan-tuan dan puan. Bayangkan Cuba tuan-tuan dan puan bayangkan. Ketika mana Rasulullah Nabi Muhammad SAW belum menerima wahyu, Nabi Muhammad adalah pedagang. Nabi Muhammad adalah pedagang, peniaga yang disukai ramai. Sebab apa? Sebab amanahnya, sebab jujurnya, baiknya. Tetapi bila mana Rasulullah membawa satu kefahaman, iaitu agama Islam itu, ramai orang yang membenci. Sangat ramai yang membenci, menghedik, menghina, kau menyebarkan sihir dan sebagainya. Sebab apa? Sebab tak kena dekat telinga. Manusia hanya mendengar apa yang dia nak dengar dan tak dibukakan hati. Saya ada sebutkan, siapa yang pernah ikuti saya sebelum ini, saya ada sebutkan sebelum ini yang mana bagaimana Al-Quran itu yang diturunkan dalam bahasa Arab diturunkan kepada satu kaum yang sangat suka dengan puisi. Bagaimana Al-Quran ini tak sampai kepada mereka. Kita ni orang Melayu. Al-Quran ni bukan bahasa kita. Al-Quran ni bukan bahasa kita. Ni bukan bahasa kita. Kita bercakap dengan bahasa Melayu. Kan? Tetapi bagaimana masyarakat Arab Quraisy ketika itu bercakap dengan bahasa ini, bahasa Al-Quran, dan mereka suka dengan syair-syair. Puitis pula. Syair-syair. Tapi bagaimana melihat kepada ayat-ayat Al-Quran ini, mereka tidak mahu ikut. Sebab apa? Sebab hati. Hati yang tak dibuka. Sebab itu Al-Fatihah itu diletakkan di paling hadapan Al-Quran. Al-Fatihah itu bermaksud apa? Pembukaan. Sebab once kita tak buka hati kita, kita tak akan faham isi Al-Quran ini. Jelas? Dapat? Itu selingan sebenarnya tuan-tuan. Itu selingan. Komen saya stuck ke? Okey. Tak.
Jadi perjuangan Rasulullah ni, Allah katakan apa? Perjalanan ni nanti akan ada kemenangan. Akan ada kemudahan. Ha, memang sukar pada awalnya. Memang sukar pada awalnya. Ha, kan Rasulullah rasa macam rasa perik, rasa macam sedih kan. Agama Islam ni susah untuk disebarkan. Tetapi Allah katakan apa? Ada kemenangan nanti dekat ujung. Ada kemenangan nanti dekat ujung. Memang sukar pada awalnya. Tetapi apabila Rasulullah dihadirkan oleh para sahabat yang hebat, dihadirkan oleh Abu Bakar Siddiq, dihadirkan dengan Umar Khattab, dihadirkan pula dengan siapa? Uthman bin Affan, dihadirkan juga dengan orang-orang yang hebat, sepupu Rasulullah iaitu Ali, Sayyidina Ali. Okey. Jadi siapa lagi? Selepas itu dihadirkan juga orang-orang yang hebat selepas itu, yang mana orang-orang hebat yang ketika mana menolak Rasulullah pada awalnya, iaitu Khalid Al-Walid, Ikramah Abu Jahal. Jadi sahabat-sahabat ni hebat. Jadi sahabat-sahabat ini yang bersama-sama dengan Rasulullah ni, circle, kita panggil circle community yang bersama dengan Rasulullah ini adalah orang-orang yang hebat, lalu membentuk satu legasi yang hebat. Lalu membentuk satu legasi yang hebat. Satu legasi yang hebat. Kalau kita lihat tuan-tuan dan puan, perjuangan Rasulullah ini membina manusia. Kalau kita lihat Fir'aun, Qarun, kan, akan mati meninggalkan harta. Akan mati meninggalkan harta orang-orang yang jahil ini. Meninggalkan harta mereka. Meninggalkan piramid tu. Meninggalkan sesuatu yang orang kata harta secara fizikal. Tetapi hebatnya Rasulullah tidak meninggalkan harta. Rasulullah tidak meninggalkan harta, tetapi Rasulullah bangunkan jiwa-jiwa manusia. Rasulullah membangunkan jiwa-jiwa manusia. Hebatnya Rasulullah membangunkan jiwa-jiwa manusia. Ketika mana Rasulullah wafat, Islam adalah orang kata di kawasan negara-negara Arab. Islam ketika itu. Tetapi bila mana diserahkan kepada khalifah, iaitu Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar Khattab, Khalifah Uthman bin Affan, sebarnya agama Islam itu sebab apa? Sebab jiwa-jiwa manusia ini sudah dibangunkan oleh Rasulullah menyebarkan agama Islam itu dengan sangat pantas. Pergi ke negara Rom, pergi ke negara Parsi. Masya Allah, hebat. Membuka Baitul Maqdis. Masya Allah. Hebat. Sayyidina Uthman bin Affan membukukan, menggabungkan kesemua, menjadikan mushaf Al-Quran. Masya Allah, hebat. Jadi Rasulullah membangunkan jiwa-jiwa manusia ini. Jiwa-jiwa para sahabat. Membangunkan jiwa-jiwa para sahabat ni. Jadi jiwa-jiwa yang hebat inilah yang bangunkan dunia Islam. Jiwa-jiwa hebat ni yang bangunkan dunia Islam. Dalam surah Al-Fat, kamera dia suka mati. Surah Al-Fat ayat 29. Okay, nanti tuan-tuan carinya, saya tak tulis panjang. Okay. Mereka diibaratkan seperti tanaman yang mengeluarkan anak dan tunasnya. Lalu anak dan tunasnya menyuburkan sehingga ia menjadi kuat. Lalu ia tegak berdiri di atas pangkal batangnya dengan keadaan yang mengagumkan orang yang menanamnya.
agar dapat menimbulkan kemarahan orang kafir dengan berkembangnya umat Islam itu. Umpama setanaman. Jadi Rasulullah seumpama sedang menabur benih, menjadikan tanaman-tanamannya hebat. Mengeluarkan, orang kata, lalu anaknya menjadi tunas, lalu ia menjadi kuat, lalu tegak berdiri batangnya dengan keadaan yang mengagumkan agar dapat menimbulkan kemarahan orang kafir. Masya Allah. Hebat kan, tuan-tuan dan puan? Okey? Terima kasih Puan Nani. Surah Al-Fat ayat 29. Nanti boleh tengok balik. Okey? Saya nak bagi tahu ni. Kita baru dekat ayat 4, tuan-tuan dan puan. Live ni habis pukul 10. Kita baru ayat keempat. Kita ada 11 ayat dalam surah Duha ni. Boleh lagi ke tuan-tuan dan puan? Baru ayat keempat ni. Baru ayat keempat. Okey lagi ke? Okey. Masing-masing khusyuk kan? Alhamdulillah. Masing-masing khusyuk. Okey. Ayat yang kelima. Kita pergi pada ayat yang seterusnya. Ayat yang kelima mengatakan apa? Dan sesungguhnya Tuhanmu pasti memberikan kurniaan kepadamu sehingga engkau reda, berpuas hati. Dan sesungguhnya Tuhanmu pasti memberikan kurniaannya kepadamu sehingga engkau reda, berpuas hati. Okey, Alhamdulillah. Semua masih okey. Masih mendengar. Alhamdulillah. Takut tinggal saya seorang lagi. Okey. Takut tinggal saya seorang. Okey. Baik. Itu ayat yang kelima. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan kebahagiaan pada Rasulullah. Allah akan memberikan kebahagiaan. Allah akan memberikan kebahagiaan kepada Rasulullah. Menurut para ulama menceritakan ketika mana ayat ini turun, ayat ini turun. Okey, surah Duha ini turun, baki umur Rasulullah masih panjang. Okey, masih panjang. Bila mana baki umur Rasulullah masih panjang, maaf, kita zoom lah. Bila mana baki umur Rasulullah masih panjang, makna kata apa? Pelbagai lagi nikmat yang akan diberikan. Pelbagai lagi nikmat yang akan diberikan kepada Rasulullah. Pelbagai lagi nikmat yang akan diberikan kepada Rasulullah. Tuan-tuan dan puan, di saat kita sedih, di saat kita dilanda kesedihan kan? Di saat kita dilanda kesedihan, sama juga macam diri kita ni, kehidupan kita ni. Pelbagai nikmat yang akan diberikan kepada kita, betul? Pelbagai nikmat yang akan diberikan kepada kita. Dan bila kita bercerita, tadi kan permulaan saya berceritakan tentang nikmat. Bila kita bercerita tentang nikmat Allah ini tak dapat dihitung terlalu banyak. Makna kata apa? Tak dapat, orang kata, nak mendefinisikan nikmat Allah banyak mana. Elak. Tak boleh dihitung. Tak boleh diukur. Nikmat Allah banyak mana? Terlalu banyak. Dia boleh jadi sampai tahap infinity. Kan? Bila kita bercakap tentang sanggup tak
Saya bagi tuan-tuan dan puan 2 juta, tuan-tuan dan puan kena bagi 2 mata ni. Tak boleh kan? 2 juta tu banyak tuan-tuan dan puan. 2 juta tu banyak. Tapi 2 mata ni, 2 mata ni berikan supaya kita tak payah melihat dunia dah. Tak dapat. Tak dapat. Tak dapat. Sebab tu nak mengatakan nikmat Allah itu terlalu banyak. Dalam surah Ibrahim ayat 34. Dalam surah Ibrahim ayat 34. Surah Ibrahim ayat 34. Jika kamu menghitung nikmat Allah, pasti kamu tidak dapat mengiranya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, pasti kamu tidak akan dapat mengiranya. Tak dapat kita nak count. Satu nikmat mata, 2 nikmat mata, 3. Tak. Dia tak boleh kira macam tu. Nikmat mata ni, Masya Allah, terlalu banyak. Terlalu banyak. Kan? Tak ternilai nikmatnya. Betul puan ni. Okey? Jadi, bila mana ayat 5 ni mengatakan, dan sesungguhnya Tuhanmu pasti memberikan nikmat kurniaannya kepadamu sehingga engkau reda. Ketika mana ayat ini turun, baki umur Rasulullah itu masih panjang. Dan pelbagai nikmat yang akan Rasulullah terima. Dan Allah memberikan jaminan kepada Rasulullah. Okey? Allah memberikan jaminan kepada Rasulullah. Okey, cerita dia macam ni tuan-tuan dan puan. Bayangkan tuan-tuan dan puan, ada seorang lelaki yang hidup dia kais pagi makan pagi. Hidup dia kais pagi makan pagi. Sedih tak? Sedih lah. Apa yang ada itu je lah yang dia boleh makan. Betul. Tapi sampai satu hari tu, tiba-tiba ada seorang peguam datang. Seorang peguam ni datang, Encik, ya saya. Saya adalah Encik Samad. Okey, saya adalah peguam yang telah dilantik oleh Datuk sekian-sekian. Encik telah diwariskan untuk menerima harta Datuk sebanyak 5 juta ringgit. 5 juta ringgit. Apa perasaan lelaki tersebut? Kais pagi makan pagi tu. Apa perasaan lelaki tersebut? Gembira tak? Gembira lah. Seronok tak? Seronok. 5 juta tuan-tuan dan puan. Kita daripada hidup hari tu sampai ke tahap ni, nak sampai 1 juta pun belum tentu lagi. Betul tak? Seronok lah. 5 juta nak masuk dalam akaun 5 juta. Tak ada kad-kad apa semua. 5 juta ni macam-macam boleh buat. Kan? Macam-macam boleh buat. Jadi, dia rasa seronok tak? Seronok lah. Tapi dia tahu tak, dia tak akan dapat duit tu on the spot? Dia tahu. Dan dia tahu tak perjalanan tu nak kena turun naik, orang kata nak menerima duit tu yang diwariskan tu, nanti ada potongan lagi, nanti ada charge lagi kepada orang yang tolong urus. Dia tahu tak benda tu? Dia tahulah. Ada proses dia, ada tempoh dia. Macam tu juga, okay, Allah memberikan jaminan kepada Rasulullah, ada kebahagiaan yang nanti di hujungnya nanti, ada kebahagiaan, ada kemenangan. Tapi perjalanan tu bukan mudah. Perjalanan tu bukan mudah dan perjalanan tu bukan sekejap sahaja. Perjalanan tu masih jauh. Perjalanan tu masih jauh. Ayat ini, tuan-tuan dan puan, ayat ini, apa yang bestnya ayat ini, Allah didik kita, Allah didik Rasulullah, Allah didik kita untuk apa? Satu, optimis. Satu lagi adalah percaya. Satu optimis, satu percaya. Percaya, optimis ni pada apa? Pada perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap percaya. Bila mana Allah kata ada kebahagiaan tak? Ada. Ada kemenangan tak? Ada. Jatuh pula pen saya ni. Sekejap ya. Okey, sambung. Tapi ada tak perjalanan dia? Ada tak proses dia? Ada. Jelas? Dapat? Saya lajukan sikit sebab dah 9.30. Boleh, tuan-tuan dan puan?
Okey, kita sambung kepada ayat 6 dengan 8. Ayat ni saya gabungkan. Ayat ni digabungkan sebab apa? Sebab poin dia kita nak sekalikan. Apa dia ayat 6 sampai 8? Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yang yatim? Saya baca kat sini lah. Bukankah dia mendapati engkau anak yatim, lalu dia memberikan perlindungan, dan didapatinya engkau mencari-cari jalan yang benar, lalu dia memberikan petunjuk dengan wahyu Al-Quran, dan didapatinya engkau miskin, lalu dia memberikan kekayaan. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka ailan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar. Macam ayat 6 sampai 8. Saya ulang balik. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Sampai ayat 10 pula tadi kan. Okey. 3 ayat ni tuan-tuan dan puan. Bukankah dia mendapati engkau anak yatim lalu diberikan perlindungan, dan didapati engkau mencari jalan yang benar lalu diberikan petunjuk dengan wahyu Al-Quran, dan didapatinya engkau miskin lalu diberikan kekayaan. Tuan-tuan dan puan, 3 ayat ni. Anak yatim, perlindungan, petunjuk, Al-Quran, mencari jalan yang benar, Al-Quran, kemiskinan, kekayaan. Tuan-tuan dan puan, cuba lihat dulu 3 ayat ini. Cuba lihat dulu 3 ayat ini. Dapat? Ada 3 poin. Yang pertama, tuan-tuan dan puan. Allah, salah hijau pula. Apa benda ni? Saya padam sekejap Macam pening pula. Ayat 3, ayat 6, saya buat macam ni lah. Ayat 6 hingga 8. Okey. Macam ni. Okey. Poin yang pertama apa? Okey, Allah sentiasa melindungi. Bukankah didapati engkau anak yatim lalu diberikan perlindungan? Rasulullah SAW kehilangan ibu dengan ayah masa kecil, tuan-tuan dan puan. Rasulullah tidak pernah melihat wajah ayahnya. Dia tutup dengan muka saya. Okey? Rasulullah tidak pernah melihat muka ayahnya Abdullah, dan kehilangan ibunya ketika umur 6 tahun. Mula untuk duduk dengan Abdul Muttalib sampai umur 8 tahun. Lalu sambung pula duduk pula dengan bapa saudaranya Abu Talib. Perjalanan ini, tuan-tuan dan puan, semua tahu ke? Semua tahu. Semua pasti tahu. Okay? Kita tahu dah perjalanan ni. Bagaimana Rasulullah punya perjalanan daripada zaman kecilnya sehinggalah kedewasanya. Bukankah didapati engkau anak yatim lalu diberikan perlindungan? Walaupun Rasulullah ini menjadi anak yatim, tuan-tuan dan puan, tetapi Allah melindunginya. Allah melindungi perjalanan Nabi Muhammad SAW. Perjalanan itu daripada kehilangan bapanya, dia hidup dengan maknya, daripada hidup dengan maknya dia pergi kepada datuknya, daripada hidup dengan datuknya dia pergi kepada bapa saudaranya. Perjalanan ni, bukankah aku yang melindungi engkau, wahai Muhammad? Allah katakan. Perjalanan ini Allah yang tentukan. Perjalanan ini Allah yang telah menyusun perjalanan ini. Allahumma salli ala Muhammad.
Bukankah telah didapati engkau anak yatim lalu aku melindunginya. Lalu diberikan perlindungan. Jadi itulah perjalanannya. Allah sentiasa melindungi. Sama juga kita tuan-tuan dan puan. Sama juga kita. Setiap tuan-tuan dan puan, surah Duha ini diturunkan ketika mana Rasulullah SAW sedang sedih. Jadi bila mana kita melihat keadaan Rasulullah itu, kita reflect balik dengan diri kita. Pada saat ini, perjalanan kita ni, tak kisah umur kita berapa ni, umur sekian-sekian, 20-an ke, 30-an ke, 40-an ke, 50-an ke, kan? Cuba kita lihat, kita flashback balik, pandang cermin belakang sekejap. Perjalanan kita tu, yang kita rasa dulu susah, yang dulu kita rasa macam nak mati, yang dulu kita rasa macam down gila-gila, hidup tak sama sekarang? Hidup ke tak? Hidup lah. Kalau tak, mana boleh dengar live ni? Yang kita rasa tak boleh nak hidup, yang kita rasa macam entahlah, cukup-cukup duit je ni. Yang kita rasa macam tak tahu nak makan apa, kan? Tapi hidup tak sama sekarang. Hidup. Allah sentiasa melindungi kita. Allah sentiasa melindungi perjalanan kita. Puan Safia kata, Alhamdulillah jumpa pula isi ngaji kan. Perjalanan kita taklah sesuka Rasulullah. Ya, benar. Perjalanan masing-masing, perjalanan kita berbeza. Perjalanan Puan Ani, perjalanan Puan Safia, perjalanan Puan Norah Mahmud. Saya baca nama yang ada kat komen ni. Berbeza. Perjalanan kita berbeza. Tapi perjalanan tu adalah untuk kita. Dan kita mampu untuk melalui perjalanan itu. Betul? Kan? Okay, jadi itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Ayat yang ketujuh lah. Okay, point yang kedua. Ni point satu. Ini point yang kedua. Allah hadirkan petunjuk dan hidayah. Saat Rasulullah SAW tak berada pada jalan yang salah. Saya ulang. Rasulullah SAW tak berada pada jalan yang salah. Rasulullah sembah berhala ke? Tidak. Rasulullah mengerti agama lain ke? Tidak. Rasulullah menyembah api ke? Tidak. Okey? Jadi Rasulullah tidak berada pada jalan yang salah. Tetapi Rasulullah jadi bingung. Jadi bingung sebab apa? Bingung sebab ada banyak sangat simpang. Terlalu banyak simpang. Okey? Sebab apa? Sebab keadaan ketika mana di Mekah ketika itu sangat-sangat tidak bermoral. Okey? Yang dengan minum araknya, dengan anak perempuan dibunuhnya. Apa lagi? Dengan sembah berhalanya. Macam-macam. Dengan sistem hamba yang tidak adilnya. Okay? Disebabkan keadaan yang begitu, bayangkan tuan-tuan dan puan duduk di dalam satu masyarakat yang keliling tuan-tuan dan puan penuh dengan maksiat. Jadi bingung tak? Jadi bingung lah. Kadang-kadang dekat circle kita pun, kan, dekat circle kita, kalau ada sekeliling kita ni penuh dengan maksiat, kita rasa macam tak selamatnya aku. Betul tak? Jadi apa yang Rasulullah buat? Rasulullah menyendiri dekat gua Hira. Rasulullah menyendiri dekat gua Hira. Ketika mana Rasulullah menyendiri dekat gua Hira, merenung masalah-masalah berat. Masalah-masalah berat tapi dipandang ringan oleh orang lain. Bayangkan bunuh anak perempuan. Tuan-tuan, bunuh anak perempuan. Sebab apa? Sebab menjatuhkan maruah. Merenung masalah-masalah yang berat yang dipandang ringan oleh orang lain ni, ketika itulah Rasulullah SAW diberikan
diberikan wahyu dengan surah apa? Surah Iqra, surah Al-A'la. Bacalah surah Al-A'la. Terbalik pula ni. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Mana tadi surah Duha tadi? Ni. Dapat tuan-tuan. Saya semput ni. Sekejap. Surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabb. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Seterusnya. Okey. Yang ketiga. Dapat tuan-tuan? Puan Nani, surah Al-Alaq. Saya pun silap sebut ni. Surah Al-A'la tu surah lain. Okey, baik. Dapat. Yang ketiga. Apa ayat yang ketiga? Ayat yang ketiga pula. Ayat yang ke-8. Dan didapatinya Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap. Dan didapatinya engkau miskin lalu diberikan kekayaan. Allah berikan kecukupan. Allah berikan kecukupan ketika mana kan Rasulullah SAW ketika kecil disusukan oleh Halimah Sa'adiyah. Ketika itu apa? Rasulullah je yang tinggal, bayi yang tinggal tu. Sebab Halimah ni lambat sampai ke Mekah. Sebab apa? Sebab haiwan tunggangannya sangat kecil dan kurus kering. Jadi Rasulullah je yang tinggal. Okey. Tapi bila mana Halimah Sa'adiyah ini menyusukan Nabi Muhammad SAW, ketika itu ada juga anak dia yang perlu disusukan. Tetapi diberikan kecukupan susu yang berlimpah ruah. Susu yang melimpah ruah. Haiwan ternakan jadi berisi. Okey? Itu kisahnya. Lalu Rasulullah perjalanan dan tadi dijaga oleh bapa saudaranya, belajar untuk uruskan haiwan ternakan. Rasulullah mula berdagang pada usia yang muda. Rasulullah mengikuti Abu Talib berdagang ke Syam pada usia yang muda. Jadi, pekerjaan Rasulullah itu sebagai seorang peniaga yang disegani, sebagai orang yang jujur, sebagai orang yang amanah. Jadi, baginda ni sangat baik dan disukai oleh orang ramai. Jadi, dicukupkan segalanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dicukupkan segala kecukupan itu. Sama juga dengan kita ini. Allah ingatkan kepada kita saat kita terdesak, saat kita perlukan sesuatu, Allah cukupkan kita sampai kita bebas dan boleh berdiri. Allah cukupkan kita sampai kita bebas dan kita boleh berdiri. Ada saat kita rasa tak cukup nafas, betul tak? Saat-saat zaman yang penuh dengan inflasi dan sebagainya ni, kan? Ada saat yang kita rasa macam tak cukup nafas. Entah mana nak datang duit ni. Entah mana nak datang makanan ni. Kan? Tapi kadang-kadang hadir rezeki tiba-tiba. Ada orang bagi makan. Tiba-tiba ada orang ni nak bayar hutang ni lama. Kadang-kadang hutang tu pun kita dah lupa dah. Ni tiba-tiba ada duit bantuan ni.
Betul tak? Saat kita betul-betul kering, Allah cukupkan kecukupan itu. Allah cukupkan keperluan kita. Saat kita terdesak, saat kita perlukan sesuatu, bukan bergantung kepada manusia, bergantung kepada Allah. Bagaimana mungkin untuk yakin dengan jaminan Allah ini? Bagaimana? Tuan-tuan dan puan, cuba kita bayangkan kita menaiki kenderaan. Hilang Tim, hilang Masih ada gambar, kamera? Masih ada. Sebab dengar bunyi tadi. Okey, tak apa. Okey. Baik, kita sambung. Analogi kita menaiki kenderaan, kita naik flight. Kadang-kadang kita naik dengan kenderaan dengan family kita. Kita yakin kan orang yang membawa kenderaan itu sampai kadang-kadang boleh terlelap. Daripada start kereta sampai kita sampai boleh terlelap. Kita yakin. Kita naik flight, entah siapa, entah pilot tu, bukan saudara kita, bukan orang yang kita kenal. Tiba-tiba, hello, I'm Captain Ismail speaking. Kan? I'm Captain Ismail speaking. You are boarding this flight from Langkawi to Ipoh. Macam tu kan? Sikit-sikit je. Okay? Jadi kita yakin dengan perjalanan tu. Sedangkan kehidupan kita ini, tuan-tuan dan puan, kehidupan kita ini, Allah yang memandu perjalanan kita ni. Allah yang memandu perjalanan kita ni. Allah Ar-Rahman, Tuhan yang memiliki kasih sayang dan ilmu yang tiada had untuk kita. Kadang kita serabut, kadang kita buntu, kadang kita terdesak. Lihat 3 ayat ini. Fa'awa, fahada, fa'agna. Fa'awa, fahada, fa'agna. 3 ayat ini tuan-tuan dan puan, cuba lihat ni, ayat 6 sama 8 ni, tuan-tuan dan puan, 3 ayat ni ringkas tapi bermakna. Cukup bermakna. Allah sentiasa melindungi kita. Allah akan hadirkan petunjuk dan hidayah untuk kita. Allah berikan kecukupan untuk kita. Yakin dan percaya. Yakin dan percaya dengan 3 ayat ini. Cukup jelas. Ringkas. Ringkas. Betul tak? Allah sentiasa melindungi. Allah hadirkan petunjuk dan hidayah. Allah berikan kecukupan. Dapat tuan-tuan dan puan? Ayat 6 hingga 8. Alhamdulillah. 47 mata yang memandang. Tadi saya minta untuk share tak? Tuan-tuan dan puan dah share kan? Okay? Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan, 3 ayat lagi. Jom kita sambung lagi sikit insya-Allah. Sikit lagi. Sikit lagi insya-Allah. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanha. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanha. Oleh itu, ada pun anak yatim, maka janganlah engkau berlaku kasar kepadanya. Dan ada pun orang yang meminta bantuan pimpinan, janganlah engkau tengking hedik. Janganlah engkau tengking hedik. Ayat 9 dengan 10 ni tuan-tuan dan puan, ada 2. Ada 2 benda. Padam. Okey. Nikmat yang kita terima ini, nikmat yang kita terima ini, right? Ya.
Okey, terima kasih. Nikmat yang kita terima ini, kita kena faham, perlulah kita menjadi manusia. Dan ditegaskan dalam ayat ini, janganlah berkasar kepada anak yatim. Janganlah berkasar kepada anak yatim. Jangan berkasar dengan anak yatim. Anak yang kehilangan ibu, anak yang kehilangan ayah, anak yang kehilangan kedua-duanya. Okey? Allah ingatkan kepada Rasulullah dalam ayat ini, Rasulullah juga pernah menjadi anak yatim. Jadi, bila mana kita ni sebagai manusia yang masih hidup ini, okey, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, perlu ingat bila lihat sahaja anak yatim itu, bayangkanlah Rasulullah juga pernah melalui jalan itu. Rasulullah juga pernah melalui jalan itu. Jalan sebagai seorang anak yatim. Membesar tanpa ibu dan ayah. Jadi, jangan berkasar dengan anak yatim. Jangan berkasar dengan anak yatim. Okey, diceritakan jangan berkasar ini bukan kasar fizikal saja. Okey? Bukan kasar fizikal saja. Tetapi kasar daripada segi emosi, kasar daripada segi wajah kita, kasar daripada segi hal pengurusan harta. Hari ini ramai tak yang menganiayai anak yatim? Ramai. Ramai. Moga kita dijauhkan. Ramai yang ambil remeh-temeh. Ramai yang ambil remeh-temeh dengan ayat-ayat ini. Contoh kisah Siti Bainun tu anak yatim kan? Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan dan puan kenal kan Siti Bainun yang diseksa tu kan? Di rumah bonda kan? Ha? Bukan. Oh, salah. Betul. Bella, maaf. Siti Bainun yang menyeksa Bella tu. Allah. Terbalik pula. Kan? Ah. Kes Siti Bainun. Menyeksa siapa? Bella. Bella tu Down syndrome. Dah lah anak yatim. Down syndrome pula tu. Anak yang istimewa. Jadi diseksa. Okay? Dianiaya. Itu kita tak tahu lagi pengurusan hartanya bagaimana. Okay? Mak ayahnya dan sebagainya. Anak yatim dan setiap manusia itu ada nilainya. Bukan kata anak yatim lah tuan-tuan dan puan. Bukan kata anak yatim sahaja. Tetapi setiap manusia itu ada nilainya. Tapi kes dia masih belum selesai lagi. Okay? Masih lagi dibicarakan di mahkamah. Dan anak yatim setiap manusia ini ada nilai. Jadi kita perlu menghargai setiap nilai yang ada pada setiap manusia itu. Jelas? Kita perlu menghargai setiap nilai yang ada pada setiap manusia itu. Setiap manusia itu sangat bermakna kehidupannya. Okey, boleh. Itu ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10 pula Allah kata apa? Okey. Allah memberikan kita ilmu. Pagi ni kita dapat ilmu, betul tak? Tuan-tuan dan puan. Pagi ni kita dapat ilmu tak? Janganlah sombong. Janganlah pandang rendah. Ada pun orang yang meminta bantuan, pimpinan, janganlah engkau tengking hedik. Janganlah engkau tengking hedik. Tiba-tiba ada orang tanya kita kan soalan. Takkan soalan ni pun nak tanya? Soalan simple macam ni. Takkan ni pun nak tanya? Contoh. Tertinggi pula suara kan. Okey? Tertinggi pula suara. Allah. Kenapa dia terkeluar? Sebentar kan tak nampak? Dia hilang pula. Okey, kembali kepada siaran.
Dia terhilang pula. Okey. Okey, cun. Janganlah kita pandang rendah, jangan gila kita sombong. Tanjat. Tiba-tiba hilang pula. Okey. Janganlah kita pandang pandang rendah, sombong dengan ilmu yang kita ada. Okey? Jangan pernah sekali. Sebab ilmu yang kita ada itu bukanlah bermakna kita boleh berbangga. Ilmu yang kita ada itu bukanlah bermakna kita boleh merendahkan orang lain. Tanya orang kan. Takkanlah soalan ni pun kau nak tanya. Kan? Macam tu. Soalan simple macam ni pun. Gitu. Sebab setiap persoalan yang ditanya itu ada sebabnya. Setiap persoalan yang ditanya itu ada sebabnya. Dan orang memerlukan jawapannya. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, tiba-tiba ada orang yang bertanya tentang Al-Quran. Lalu kita menghedik dia, kita menengking dia. Kan? Kau dulu tak pernah belajar Al-Quran ke? Mukadam pun tak reti. Bayangkan, kalaulah hatinya ataupun jiwanya dah tak rasa dah nak dekat dengan Al-Quran. Allah. Di saat kita ada ilmu ni. Kita rasa bangga dengan ilmu yang kita ada. Masya Allah. Moga dijauhkan. Auzubillah min zalik. Okey? Baik. Dapat? Nak terdelap tadi. Okey. Kita sambung. InsyaAllah boleh? Okey. Kita sambung ayat yang ke-11. Ayat penutup tuan-tuan dan puan-puan. Ayat 11 katakan apa? Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Tuan-tuan dan puan-puan. Nyatakan syukur. Lagu apa? Lagu Raihan. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Macam tu. Sikit dah. Okey. Nyatakan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saat kita merenung setiap ujian, setiap ayat-ayat dalam surah ni, kan, daripada tadi kan, demi waktu duha, kita pergi satu ayat ke satu ayat. Kita merenung setiap ujian kita ni dalam setiap ayat-ayat duha ini. Kita akan lihat betapa untungnya kita. Allahumma salli ala Muhammad. Betapa untungnya kita. Bersyukurlah dan sebutkanlah setiap saat. Benda ni yang kita sentiasa kena ingat. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Syukur sangat ya Allah. Kan? Syukur sangat nikmat yang ada. Harta yang aku dapat. Rumah yang aku duduk. Kereta yang aku ada. Motor yang aku naik. Tengok orang lain naik basikal je. Tengok orang lain ada yang jalan kaki dalam hujan. Kan? Ada orang lain yang rumahnya kadang-kadang bocor. Kita rumah elok je lagi. Ada katil. Ada orang yang tidur atas lantai. Atas toto je kan. Jadi ucapkanlah setiap saat syukur kita atas segala nikmat-nikmat Allah. Wa amma bi nikmati rabbika fahadith. Dapat. Alhamdulillah dapat bersama. Alhamdulillah. Saya pun bersyukur dapat sama dengan tuan-tuan dan puan pagi ni. Kan? Diberikan kelapangan. Walaupun pagi tadi kita start lewat kan. Ada masalah teknikal. Alhamdulillah. Okey. Dapat tuan-tuan dan puan. Ayat 11 ni saya tak perlu untuk menceritakan dengan lebih detail. Cukup untuk kita faham nikmat yang kita ada ni syukur. Nikmat yang kita ada ni bersyukurlah. Kadang-kadang ada orang yang tak ada nikmat lebih daripada kita. Kan? Ni puan orang mamut tu tidur atas toto pun syukur. Ada orang tidur bawah jabatan. Ya. Ada orang tak ada tempat tidur pun. Saya pernah bersama dengan kumpulan-kumpulan yang kita panggil apa ni?
gelandangan. Saya pernah bersama dengan mereka, mendengar cerita mereka. Walaupun tempat-tempat transit gelandangan itu ada, kan, mereka ni selang-seli juga. Kadang-kadang ada hari yang diorang kena tidur kat luar, macam tu. Uh, Tanyalah kenapa tak cari rumah sewa ke apa. Bukan tak nak, tapi cukup-cukup je. Bayangkan tuan-tuan puan, cukup-cukup je semuanya. Cukup-cukup je. Gaji yang ada tu cukup-cukup nak bagi keluarga. Kadang-kadang tanya keluarga dekat mana, keluarga jauh, dekat Kedah. Saya pernah bersama dengan mereka, aktiviti NGO kan. Saya pernah bersama dengan mereka. Kadang-kadang tu tanya suami isteri kan. Suami isteri kenapa boleh jadi macam ni kan. Kenapa boleh sampai jadi gelandangan dan sebagainya. Dulu diorang kata diorang kaya. Dulu diorang kata diorang kaya. Bukanlah kaya yang kaya raya. Diorang kata ada hartanya. Okay? Tapi ditipu oleh kawan. Lesap semua duit. Kena bayar hutang. Last-last jadi gelandangan. Kan? Jadi itulah orang kata nikmat tu kalau kita nak kira tu tak cukup. Kita nak kira tu tak cukup. Tapi terlalu banyak. Okey. Tuan-tuan dan puan. Penutup. Penutup. 3 poin penting. 3 poin surah Duha. Okey. 3 poin penting surah Duha. Hidup kita ni, hidup kita ada gembira, ada duka. Ada gembira, ada duka. Saya explain tu. Kan ada time hidup kita ni ada part yang kita rasa seronok. Betul tak? Ada part yang kita rasa seronok, ada part yang kita rasa best je hidup kita. Betul. Ada part yang kita akan rasa kita down, kita duka, kita sedih. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kita boleh menafi tak kesedihan tu? Boleh tak kita menafikan kita down tu dan sebagainya? Tak perlu. Kesedihan itu ada, kita manusia. Itu adalah sifat manusia. Bukan sifat huruf. Sifat huruf nanti kita belajar next week. Okay. Ini adalah sifat manusia. Jadi sifat manusia ni ada gembira, ada sedih. Sedih tak apa ke? Tak apalah. Nak sedih. Tapi jangan terlalu lama sedih tu. Nak marah boleh ke? Marah tu boleh. Tapi jangan sampai marah tu menimbulkan kerosakan kepada habis pecah meja, pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca harap balas. Bukan. Ya, itu pantun. Bukan. Jadi pantun pula kan. Ada time kita marah kan. Ada time kita marah. Tapi jangan sampai menimbulkan kerosakan. Kita marah ni. Rasa marah tu tapi kita tak meluahkan. Kita tidak menafikan kemarahan tu. Tapi marah tu ada tak? Kadang-kadang marah juga. Marah juga orang yang tukar simpang tak bagi signal ni kan. Marah juga. Jadi itulah dia. Marah juga jiran ni. Kalau jiran duk sidai kain atas pagar kita kan. Marah juga. Tapi kita tidak meluahkan kemarahan itu. Okay. Itu dia. Hidup kita ni ada gembira. Ada duka. Jangan sampai berdendam. Betul. Okay. Cuba untuk mengawal. Okay. Ayat ni menceritakan macam ada tak kesedihan tu? Ada. Kan tajuk kita mendakap kesedihan kan. Lupa terus tajuk kan. Dah buat tadabbur surah Duha, tiba-tiba lupa tajuk kan. Mendakap kesedihan. Kesedihan itu ada. Kita tidak menafikan dia. Ada time kita sedih. Ada time kita ada time kita sedih. Okay. Dapat. Hidup kita ni ada gembira, ada duka. Okay. Yang kedua, tuan-tuan dan puan.
Tadi ada gembira, ada suka. Okey. Yakin dan percaya. Ada sebab. Kita sentiasa ada sebab untuk terus yakin dan percaya dengan perancangan Allah. Kita sentiasa ada sebab untuk terus yakin dan percaya terhadap perancangan Allah. Kita sentiasa ada sebab untuk terus yakin dan percaya terhadap perancangan Allah. Sentiasa ada sebab. Tuan-tuan nampak? Sentiasa ada sebab. Saya ulang lagi sekali. Sentiasa ada sebab. Ada tak masa yang kita tak ada sebab untuk kita yakin dan percaya? Tak ada. Sentiasa ada sebab. Allah pasti menghadirkan yang terbaik untuk kita. Allah pasti menghadirkan hikmah yang terbaik untuk kita. Saya selalu bercakap kan dalam webinar ke seminar ke, Allah hadirkan hikmah itu dengan cara yang paling cantik. Allah hadirkan hikmah itu dengan cara yang paling cantik. Jadi sentiasa lapangkan hati untuk melihat hikmah di sebalik setiap perkara. Dan kita ada sebab untuk terus yakin dan percaya terhadap apa yang Allah tetapkan untuk kita. Okey? Okey? Dapat? Yang ketiga. 3 poin penting kan tadi kan? Yang ketiga. Berikan yang terbaik pada sekeliling kita. Berikan yang terbaik pada sekeliling kita. Berikan yang terbaik pada sekeliling kita. Saat kita sedih, kita bercerita tentang kesedihannya, tuan-tuan. Saat kita sedih, ada orang yang bantu kita. Pada masa yang sama, kita yakin dan percayalah kepada Allah. Tapi ada orang yang bantu kita merawat kesedihan kita ni. Berikan yang terbaik juga saat orang di sekeliling kita sedang menghadapi kebingungan, sedang serabut, sedang sedih. Berikan yang terbaik. Sentiasa berikan yang terbaik. Macam tadilah, ada soalan kan nak tanya. Takkan soalan ini pun nak tanya. Sedangkan orang itu sedang mencari jawapan dalam kebingungan. Di tengah mencari jawapan. Takkan soalan ni pun kau nak tanya. Kan? Takkan soalan ni pun kau nak tanya. Jadi setiap orang ni sentiasa mencari. Kita ni sentiasa mencari jawapan. Kita ni sentiasa mencari jawapan, mencari ilmu, mencari sebab untuk kita terus hidup dengan apa yang ada dan apa yang terbaik. Sentiasa upgrade diri ni, sentiasa top up ilmu, sentiasa fikirkan bagaimana aku nak menjadi manusia yang bermanfaat dan berilmu. Berilmu dan bermanfaat. Terbalik pula. Berilmu dulu baru bermanfaat. Kan? So berikan yang terbaik untuk orang di sekeliling kita. Ada sebab untuk kita sentiasa berikan yang terbaik. Ada sebab. Okay? Saya teringat satu, dia bukan satu quotes, dia satu talk lah. Saya tak ingat siapa dia kan. Okay? Tapi apa yang dia katakan, kalau kita pada setiap hari kita hidup, dengan kehidupan kita sahaja, tanpa kita fikirkan siapa di sekeliling kita dan apa yang kita sedang berikan, nothing. Kosong. Nothing. Tapi jika kita jadikan seperti sponge, yang kita serap segala negativiti dan memberikan segala positivity kepada orang lain, itulah hidup. Itulah hidup. Ayat dia mungkin tak sama lah, tuan-tuan. Saya dah ubah ikut ayat saya. Tapi bila mana kita fikirkan, ada sesuatu yang kita nak berikan kepada society. Ada sesuatu yang kita nak berikan manfaat kepada orang di sekeliling kita. Siapa di sekeliling kita?
pasangan kita, anak-anak kita, jiran kita, orang depan kita pergi pasar tadi beli ayam, itu kan? SpongeBob. Okey. Jadi itulah hidup. Bila mana kita memberi manfaat kepada orang lain. Okey. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Semput juga Ah, Jadi itu dia 3 poin penting surah Duha. Bila mana habisnya saya menceritakan 3 poin penting surah Duha ini, maknanya berakhirlah live kita pada pagi ini. Apa yang kita perlu sedar keutamaan kita sebagai seorang yang muhsinin, mutakin dan mujahadah. Ya betul. Kan? Jelas untuk kita tahu, kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagai khalifah di muka bumi ini. Untuk memberikan manfaat. Memakmurkan bumi Allah. Itu dia. Ada sesuatu yang baik untuk kita sumbangkan. Yes. Okay. Dapat? Tuan-tuan dan puan. Kering tekak bercakap. Itulah. Dapat kopi ke. Dapat air sejuk ni. Okay. Dapat Jadi, tuan-tuan dan puan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya nak sambung sikit lagi. Saya nak sambung apa tiba-tiba lupa pula. Okay. Saya nak ceritakan. Tapi surah Duha tadi dah habis. Surah Duha tadi dah habis. Nanti dah habis live ni. Jangan keluar tau. Komenkan apa yang tuan-tuan dan puan dapat. Tapi sebelum tu saya nak cerita. Tapi kalau nak type dulu pun boleh. Puan Nora nak belanja saya cendol ke? Okay. Tidur lupa lah terfikir cendol kan. Okay. Baik, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan nak tulis dulu apa yang tuan-tuan dan puan dapat daripada episod 1 dengan episod 2 ni. Boleh tuliskan. Minggu depan dengan Cik Elmi. Tajuk apa nanti kita tunggu Cik Elmi. Tiba-tiba dia tegak kepala. Dia macam, hai nama aku. Minggu depan dengan Cik Helmi. Minggu depan dengan Cik Helmi. Okay. Ada tajuknya. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan tuliskan feedback. Bukan feedback. Saya nak tuan-tuan dan puan tulis apa yang tuan-tuan dan puan dapat rasa. Refleksi kan. Refleksi. Apa yang tuan-tuan dan puan dapat rasa. Yang tuan-tuan dan puan dapat faham dengan surah Duha ini. Okay. Dengan surah Duha ini. Dengan kesedihan yang kita hadapi dan sebagainya. Mendakap kesedihan. Rasulullah juga pernah bersedih. Tetapi Allah turunkan surah Duha ini. Hebat kan? Refleksi lah tu. Okay. Boleh. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak tunjukkan. Ada beberapa program penting yang akan ada dekat Easy Ngaji ni. Tuan-tuan dan puan sebarkan. Ajak lagi ramai. Yang pertama. Apa ni? Okay. Yang pertama adalah hafazan 5 jari. Okay, webinar hafazan 5 jari ni 20 Jun. Ramai yang terlepas pandang ni. 20 Jun 2022. Cantik dah tarikh ni. Okay. Pukul berapa? 9 malam tau. Bukan petang, bukan siang. 9 malam. Dekat mana? Dekat dalam Zoom. Bukan FB Live. Jadi tuan-tuan kena buat apa? Kena daftar dulu. Daftar ni percuma je. Okay. Percuma je. Rugilah kalau tak join kan. Percuma je. Ilmu percuma. Ilmu tak percuma. Ilmu tak percuma tuan-tuan dan puan. Ilmu tu nilai dia tinggi. Ilmu tu nilainya tinggi. Tapi kami adakan dia secara percuma. Atas sokongan tuan-tuan dan puan. Okay. Tuan-tuan dan puan yang sentiasa join program-program Easy Ngaji ni. Jadi kami adakan secara percuma untuk berikan kefahaman. Apa itu hafazan 5 jari? Apa itu hafazan 5 jari? Ni 5 jari ni. 5 jari yang kita ada ni. Apa tu hafazan 5 jari? Okay. Bagaimana untuk memudahkan kita faham ataupun kita ada teknik, konsep
untuk kita menghafal dengan mudah. Kan kita di akhir zaman ni, orang kata nanti akan tiba yang saat, orang kata fitnah Dajjal. So ayat yang paling mudah untuk kita hafal apa? Ayat yang paling mudah untuk ayat yang paling mudah lah. Ayat yang paling perlu untuk kita hafal apa? 10 ayat dalam surah Al-Kahfi. Tapi saya hafal tak lepas-lepas lah Ustaz. Macam mana ni? Masuk hafazan 5 jari ni. Kita tengok teknik apa yang Ustaz Azizul akan ceritakan. Ini Ustaz Azizul, tuan-tuan dan puan. Bukan saya. Bukan. Ustaz Azizul, pengarah Easy Ngaji. Pengarah Easy Ngaji sendiri. Orang kata bos lah. Bos saya yang nak sampai ke webinar ni. Okay? Bos saya. Okay. Tuan-tuan dan puan yang tak pernah lagi join dengan Ustaz Zul, Ustaz Azizul, join cepat-cepat. Okay? Okay. So, itu hafazan 5 jari. Yang kedua, paling dekat. Okay? Paling dekat. Sepatutnya, siapa yang join seminar makhraj dan sifat huruf, nanti akan dapat webinar akhlak yang hilang. Dunia sekarang ni semakin hilang akhlak. Semakin hilang adab tu. Kenapa dia hilang? Kenapa dia hilang? Mana datangnya akhlak ni? Akhlak ni datang daripada ibu dan ayah ke? Ataupun akhlak ni perlu kita didik dekat sekolah? Jadi sekolah ke yang salah? Cikgu ke yang salah? Ke Kementerian Pendidikan yang salah? Asyik nak cari salah orang je. Kan? Ada dua benda yang paling senang dalam dunia ni, apa dia? Cari salah orang, bagi alasan. Okey, kita sambung. Jadi webinar akhlak yang hilang ni sepatutnya untuk peserta seminar makhraj dengan sifat je. Tapi sebabkan saya baik hati, tidaklah. Saya nak bagi peluang dekat semua. Saya nak open webinar akhlak yang hilang ni. Bila ya? Tim? 16 Khamis ni, 16 Jun kan? 16 Jun, Khamis ni, okey, 9 malam. Dekat mana? Dalam Zoom juga. Okey, peserta seminar makhraj dengan sifat kan? Jangan risau, duduk je dalam Telegram tu, nanti saya bagi link. Tapi siapa yang nak join ni secara percuma, tapi tak daftar seminar makhraj dengan sifat tu, okey, boleh je join secara percuma. Nak dapat link Zoom tu dekat mana? Join sahaja Easy Ngaji Warriors. Malam lagi, yes. Kita bagi peluang malam. Nak bagi peluang siapa yang bekerja boleh join. Okay. That's why kita buat malam. Macam pagi ni kan, ramai yang tak boleh nak join sebab bekerja. Saya ni pun tengah bekerja lah ni. Kan? Okay, itu dia. Dapat. Hafazan 5 jari, 20 Jun. Ni Senin depan. Webinar akhlak yang hilang ni, Khamis ni. 9 malam. Padat tak, tuan-tuan puan? Padat. Jadi itu dia. Yang ketiga, sebenarnya kami buka semula pendaftaran seminar makhraj dengan sifat huruf. Kita buka semula. Okay? Sebab ada ramai yang tak dapat. Tapi ada tapi pula. Hari ni last tau. Last day. Hari ni berapa bulan? 14 Jun. Hari ni last. Tutup pukul apa? Tutup pukul 12 malam. Sebab apa kita kena tutup hari ni? Sebab 18 Jun ni, hari Sabtu ni, kita dah start seminar. 18 Jun ni kita dah start seminar. Jadi saya nak semua dah masuk dalam grup, dah download nota, dah print siap-siap. Jadi saya nak semua bersedia. Maaf Cik Ifan, saya ada hal Khamis semalam tak apa adik. Moga dipermudahkan urusan puan. Okey, dapat. Jadi ada 3 benda. Tadi 3 poin penting surah Doha. Tapi ini ada 3 benda yang saya bagi tahu. Okey. Pendaftaran SMSH. Susah betul nak sebut dia. SMSH. Sempurnakan makhraj dengan sifat huruf. Boleh. Semalam penutupan mastery makhraj dengan sifat huruf. Jadi kalau siapa nak join mastery tu, kena join seminar dulu. Dia tak boleh masuk mastery tapi tak ada basic. Tak ada basic seminar. Okey? Baik, tuan-tuan dan puan, dapat 3 poin ni? Hafazan 5 jari, link dekat atas. Tim boleh bantu letakkan link.
Webinar akhlak yang hilang dekat mana? Dalam Easy Ngaji Warriors. Boleh join Telegram. Pendaftaran SMS macam mana? Pendaftaran pun boleh tengok dalam Easy Ngaji Warriors ada. Okay? Nanti tim saya akan letakkan link ataupun boleh hubungi tim kami. Boleh? Okay. Tu dia. Tim saya sudah letakkan link. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan kerana setia bersama saya di studio Easy Ngaji Ipoh. Okay? Seolah-olah tuan-tuan dan puan ada depan saya ni. Ada depan saya ni. Okay, faham tak tuan-tuan dan puan? Faham. Dia jadi macam, faham. Gitu. Okay? Dapat tuan-tuan dan puan? Alhamdulillah. Syukur nikmat pada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, Puan Kartini dah tulis dah banyak pengajaran daripada cerita yang dikupas tadi. Bersedih boleh, jangan berlarutan. Terima takdir Allah, mungkin itu yang terbaik buat kita. Terus bersyukur. Puan Kartini dah tulis dah. Yang lain, tuan-tuan dan puan ada hutang dengan saya. Hutang refleksi. Tuliskan apa yang tuan-tuan dan puan dapat pada hari ni. Terima kasih. Terima kasih juga. Tapi kena tulis juga apa pengajaran dia. Okay? Pendek pun tak apa. Supaya apa? Supaya tuan-tuan dan puan tahu apa yang tuan-tuan dan puan dapat. Baik. Panjang saya membebel. Jangan bagi. Dia jangan bagi tuan-tuan dan puan. Bahaya. Dia jangan bagi. Okay? Puan orang ni, tadi di hujung ada 3 perkara saya tak dengar. Okay, saya tunjuk balik. Kena tunjuk juga ni. Yang mana 3 poin penting ke? 3 poin penting surah Duha, ini dia. Boleh screenshot. Screenshot dulu. Okay. Ini 3 perkara tadi. Hafazan 5 jari, webinar akhlak yang hilang. Hafazan 5 jari Isnin depan, tapi kena daftar dulu. Webinar akhlak yang hilang Khamis ni. Okay. Khamis malam ni. Dan pendaftaran SMS malam ni last. Okay. Tu Puan Nora Mahmud tulis refleksi. Tuliskan refleksi tuan-tuan dan puan. Jangan lupa. Okay. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan. Saya mohon maaf kalau ada salah silap, salah sebut ke tadi. Orang kata tersilap terms ke, tersilap perkataan ke. Saya juga manusia. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan yang saya ada. Okay. Yang mana yang baik itu datangnya daripada Allah. Okay. Yang buruk itu disandarkan atas kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf atas segala kesilapan dan kesalahan yang saya mungkin lakukan. Jadi saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada tuan-tuan dan puan atas sokongan tuan-tuan dan puan berterusan kepada Easy Ngaji. Alhamdulillah. Doakan kami di Easy Ngaji dapat terus memberikan manfaat, memberikan kebaikan kepada seluruh isi dunia. Isi dunia tu. Gitu. Okey. Jadi terima kasih sangat-sangat tuan-tuan dan puan. Okey. Jangan lupa tuliskan refleksi, tuliskan apa yang tuan-tuan dan puan dapat pada hari ini. InsyaAllah moga-moga mendapat berkat dan manfaat yang sebaiknya. Jadi kita jumpa pada Khamis malam nanti dan jangan lupa untuk daftarkan diri untuk hafazan 5 jari insya-Allah. Moga-moga dengan konsep dan teknik yang diceritakan oleh Ustaz Azizul nanti dapat menjadikan kita lebih mudah untuk menghafal Al-Quran insya-Allah. Jadi itu sahaja, saya undur diri dahulu. Ingat hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih sangat-sangat. Saya undur diri dahulu. Saya Ifah Mokhtar. Buat yang tidak mengenali, salah seorang trainer di Easy Ngaji. Assalamualaikum dan bye-bye. Jangan lupa tuliskan refleksi. Saya tunggu. Kalau tak, saya on balik nanti. Okey, terima kasih. Bye-bye. Jom kita dengarkan lagu. Hapuskan dariku rasa lazatnya berdosa padamu.
percaya, merugilah aku. Wahai Tuhanku, aku tak layak ke syurga, namun tak pula relaku untuk ke api nerakamu. Wahai Tuhanku, aku tak layak ke syurga, namun tak pula relaku untuk ke api nerakamu. Terimalah taubatku dan ampunilah dosaku, kerana Kau sesungguhnya pengampun dosa-dosa besar, pengampun dosa-dosa besar.